Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung belajar bab 1 ubahan matematika SSM tingkatan 5 untuk bahagian yang kedua. Untuk bahagian yang kedua ini, kita masih lagi belajar tentang ubahan langsung. Standard pembelajaran hari ini ialah menentukan hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Untuk memahami standard pembelajaran pertama hari ini, apakah hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum? Okay, kita lihat kepada gambar raja ini. Ini menunjukkan formula faedah mudah yang telah kita pelajari semasa tingkatan 3. Formula faedah mudah ialah I bersamaan dengan PRT. Di mana I ialah interest ataupun faedah, P ialah principal, R ialah kadar faedah, T ialah masa. Keempat-empat pemboleh ubah ini merupakan satu contoh penggunaan ubahan tercantum. Di mana ubahan tercantum ialah sebenarnya ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Untuk memahaminya, kita lihat kepada contoh seterusnya. Sebelum ini, kita telah pun mempelajari ubahan langsung yang melibatkan dua pemboleh ubah. Okay, sebagai contoh, Y berubah secara langsung dengan X. Dan Y, contoh yang lain, Y berubah secara langsung dengan Z. Kedua-dua ini melibatkan Y. Jadi kita boleh cantumkan kedua-dua ini. Y berubah secara langsung dengan X, Z. Ini ialah dalam bentuk ubahan dan dalam bentuk persamaan kita boleh tuliskan sebagai Y bersamaan dengan K, X, Z. Di mana K ini merupakan nilai pemalar. Ini ialah dalam bentuk persamaan. Jadi bagi suatu ubahan tercantum, Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N ditulis sebagai di Y berubah secara langsung dengan X kuasa M, ini satu hubungan. Dan satu hubungan yang lain, Y berubah secara langsung dengan Z kuasa N. Dan apabila kita mencantumkan kedua-duanya, kita boleh tuliskan sebagai Y berubah secara langsung dengan X, M, Z kuasa N. Gabungkan sahaja kedua-dua ini. Jadi dalam bentuk persamaan, Y bersamaan dengan gantikan pemalar K, ikut sahaja X kuasa M, Z kuasa N. Jadi inilah dia persamaan bagi suatu ubahan tercantum. Jadi untuk Y berubah secara langsung dengan Y, X, Z boleh ditulis sebagai ataupun dibaca sebagai, ada beberapa cara yang boleh kita baca. Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Ataupun kita boleh sebutkan juga Y berubah secara tercantum. Okay, tercantum apabila melibatkan lebih daripada satu pemboleh ubah, dua atau lebih pemboleh ubah, kita boleh gunakan istilah tercantum untuk berubah secara langsung. Dan boleh juga kita sebutkan sebagai Y berkadaran secara tercantum terhadap X dan Z. Kita lihat contoh soalan. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ubahan dan persamaan bagi setiap yang berikut. A. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. Okay, cantumkan sahaja. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2R. Okay, hilangkan tanda ubahan, letakkan tanda sama, gantikan pemalar K. Yang lain ikut sahaja. Jadi ini jawapan untuk A. Untuk B, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W, bermaksud W kuasa 2, kuasa 3X, maksud X kuasa 3. Jadi hilangkan tanda ubahan, letakkan tanda sama.
Kita letakkan simbol K pemalar, yang lain ikut sahaja. W kuasa 2, X kuasa 3. Ini jawapannya. Untuk C, V berubah secara langsung dengan luas ke rata rentas A. Rata rentas A dan tingginya H. Jadi kita cantumkan V berubah secara langsung dengan luas ke rata rentas A dan tinggi H. Jadi hilangkan tanda ubahan, gantikan dengan pemalar persamaan dan juga pemalar K. Yang lain ikut sahaja. Jadi ini jawapannya. Dan akhir sekali untuk D, W berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter D, maksud D kuasa 2. Okay, hilangkan tanda ubahan, letakkan tanda sama, pemalar K, yang lain ikut sahaja. Jadi ini jawapannya. Seterusnya kita lihat bagaimana caranya untuk mengira pemalar K bagi yang melibatkan ubahan tercantum. Diberi ubahan X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Maksud kita perlu kira X bersamaan dengan berapa. Okay, di sini semua nilai dan dalam sebutan Y dan juga Z. Jadi langkah pertama ialah kita perlu mencari apakah nilai K. Jadi daripada hubungan ubahan ini, X tukarkan kepada tanda sama, gantikan pemalar K, yang lain kita ikutkan. Ikut sahaja Y kuasa 2Z. Jadi untuk mencari nilai K, biasanya akan diberi pasangan nilai pemboleh ubah. Dalam kes ini diberi nilai X, nilai Y dan nilai Z. Gunakan maklumat ini untuk mencari nilai K. Jadi ganti masukkan X sebagai 6. 6 di sini. K biarkan Y gantikan dengan 3. 3 kuasa 2 dan Z-nya ialah 5. Jadi selesaikan. 3 kuasa 2, 9. 9 darab 5, 45. Jadi 45K sama dengan 6. Jadi di sini K bersamaan dengan 6 per 45. Permudahkan, kita bahagikan dengan 3 akan dapat 2, bahagi 3 akan dapat 15. Jadi K-nya bersamaan dengan 2 per 15. Apabila nilai K telah diketahui, jadi untuk hubungannya, kita ganti masuk semula ke dalam persamaan bentuk ini. Jadi X bersamaan dengan, gantikan nilai K yang telah dikira, 2 per 15. Jadi pemboleh ubah yang lain ikut sahaja. Jadi inilah dia hubungan ungkapkan X dalam sebutan Y dan juga Z. Murid-murid perlu melengkapkan latihan kendiri 1.1C untuk menguji kefahaman tentang pelajaran tadi. Jadi cuba buat nombor 1. Cikgu akan tunjukkan satu soalan, iaitu soalan C. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ubahan bagi setiap yang berikut. A berubah secara langsung. A berubah secara langsung dengan kuasa 3B. Bermaksud B kuasa 3. Dan punca kuasa. Ada perkataan punca kuasa. Ini simbol punca kuasa. 2C. C sahaja, di luar tidak perlu letakkan nombor. Jadi inilah dia hubungan dengan menggunakan simbol ubahan. Okay, lengkapkan soalan yang lain. Okay, nombor 2, hitung pemalar K bagi setiap yang berikut. Jadi untuk menghitung pemalar K, kita perlu bentukkan dahulu hubungan. P berubah secara langsung. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3, R kuasa 1 per 3. Jadi kita tukar kepada bentuk persamaan. P bersamaan dengan K, Q kuasa 3. R kuasa 1 per 3 ni sebenarnya punca kuasa 3 bagi R. Jadi untuk mencari nilai K, ganti masukkan pasangan yang diberi, pemboleh ubah yang diberi ke dalam persamaan. Jadi P kita gantikan sebagai 5.184. K tak tahu. Q kuasa 3, 1.2. 1.2 kuasa 3. Kita betulkan. 1.2 kuasa 3. Kemudian punca kuasa 3 bagi
R tadi ialah 216. Daripada sini, murid-murid perlu mengira apakah nilai K, kemudian ganti masuk ke dalam persamaan ini. Okey, cuba buat yang seterusnya. Jadi nombor 3 diberi Y bersamaan dengan 6 apabila X bersamaan dengan 0.64 dan Z bersamaan dengan 5. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z jika A. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X Z. Jadi kita perlu kira cara yang sama. Y bersamaan dengan K punca kuasa 2X Z. Okay, cari nilai K dahulu. Ganti masukkan pasangan yang diberi Y sebagai 6 bersamaan dengan punca kuasa 2 0.64 didarabkan dengan Z-nya adalah 5. Okay, tadi di sini ialah K. Jadi selesaikan, carikan nilai K. Kemudian ganti masukkan ke dalam persamaan ini. Bentuk persamaan ini itulah jawapannya. Jadi lengkapkan jawapan dalam buku latihan. Cikgu tunjukkan panduan menjawab untuk soalan yang berikutnya. Nombor 4. Harga bagi sebatang rod besi X berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 jejari. Maksudnya J kuasa 2. Jika sebatang rod besi itu dengan panjang tadi kita gunakan pemboleh ubah P. Jadi P-nya ialah 150. Dan jejari tadi kita gunakan pemboleh ubah J. Jadi J-nya adalah 3 cm. Dan dijual pada harga RM27. Pada harga tadi merujuk kepada nilai X. X bersamaan dengan 27. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan X dengan P dan J. Jadi daripada bentuk ubahan ini, kita tukarkan kepada bentuk persamaan. X bersamaan dengan K, P, J kuasa 2. Jadi cari nilai K dahulu dengan cara menggantikan nilai pemboleh ubah X, P dan J ke dalam persamaan ini. Apabila telah selesai mendapat nilai K, gantikan semula ke dalam bentuk persamaan. Itulah dia persamaan yang menghubungkan X dengan P dan juga J. Jadi teruskan membuat latihan, lengkapkan. Okay, nombor 5 diberi G berubah secara langsung dengan hash. G berubah secara langsung dengan hash dan punca kuasa 2M. Jika G bersamaan dengan 42. Okay, daripada sini kita cari dahulu hubungan. Bentukkan hubungan G bersamaan dengan K hash punca kuasa 2M. Okay, perlu mencari nilai K dahulu dari maklumat yang diberi. Ganti masukkan G sebagai 42. K tak tahu. Hash-nya ialah 7. Dan M-nya ialah punca kuasa 2 bagi 16. Daripada sini 42 bersamaan dengan K darab 7 punca kuasa 2 16 ialah 4. Jadi 7 darab 4 28. 28 K bersamaan dengan 42. K bersamaan dengan 42 dibahagikan dengan 28. Teruskan mengira. Kemudian kita akan dapatkan hubungan masukkan nilai K ke dalam persamaan ini. Daripada sini barulah kita boleh mencari nilai bagi soalan nilai kendaki untuk A dan juga B dengan cara menggantikan masuk nilai pemboleh ubah yang diberi. Okay, untuk soalan nombor 6, jadual di bawah menunjukkan perubahan 3 kuantiti diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan R. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q, Q kuasa 3R. Hitungkan nilai X dan nilai Y. Jadi untuk mencari nilai X dan nilai Y, kita perlu bentukkan hubungan dahulu. P bersamaan dengan K, Q kuasa 3R. Jadi untuk mencari nilai K, gunakan pasangan yang kita tahu semuanya, ketiga-tiganya iaitu pasangan ini.
Masukkan nilai P. P-nya ialah 86.4. K tak tahu. Q gantikan dengan 1.2 kuasa 3 dan R gantikan dengan 10. Daripada sini cari nilai K. Kemudian dah selesai dapat nilai K, ganti masukkan ke dalam persamaan. Ini barulah kita boleh mencari apakah nilai X, apakah nilai Y daripada persamaan yang telah diperolehi tadi. Jadi teruskan membuat latihan dan untuk menguji kefahaman anda. Kita sambung belajar bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Cikgu akan terangkan berdasarkan contoh daripada buku teks. Puan Sun menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Diberi bahawa faedah I yang diterima berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal P dan tempoh dalam tahun T. Wang yang disimpan. Puan Sun menerima faedah sebanyak RM200 apabila dia menyimpan RM4,000 selama 2 tahun. Jadi pemboleh ubah yang terlibat di sini ialah I, T, P. I, T dan P. Jadi daripada maklumat faedah ini bermaksud I. Jadi I nilainya 200. Dia menyimpan ini bermaksud prinsipal. Prinsipalnya ialah 4,000 selama 2 tahun. Ini merujuk kepada T. T-nya ialah nilainya 2. Soalannya, hitung tempoh simpanan yang diperlukan supaya Puan Sun dapat menerima faedah 650 dengan prinsipal 5,200. Bermaksud faedah tempoh simpanan T, kita perlu mencari nilai T. Maklumat diberi faedah ialah nilai I-nya adalah 650 dan prinsipal iaitu P bersamaan dengan 5,200. Jadi untuk mencari nilai T, kita perlu mencari hubungan dahulu di antara ketiga-tiga pemboleh ubah ini. Jadi untuk membentuk hubungan ini, diberi bahawa I berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal P dalam tempoh T tahun wang yang disimpan. So, ayat ini kita tukarkan kepada bentuk ubahan. I berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal P iaitu P dan tempoh T. Ini ialah ubahan dalam bentuk ubahan. Jadi untuk seterusnya kita akan mengira dan mencari apakah nilai K. Sambungan, tadi kita telah pun bentukkan tanda ubahan. Bentuk ubahan I berubah secara langsung dengan PT, di mana nilai I-nya ialah 200, nilai T-nya ialah 2, dan nilai P-nya ialah 4,000. Jadi daripada makluman ini, kita boleh menghitung tempoh simpanan yang diperlukan supaya Puan Sun dapat menerima faedah 650 dan prinsipal 5,200. Jadi kita perlu terlebih dahulu membentukkan hubungan daripada maklumat yang diberi. Jadi hubungan ini dalam bentuk persamaan I bersamaan dengan KPT. Jadi ganti masukkan nilai yang maklumat yang diberi. I-nya ialah 200, K-nya tak tahu, P-nya ialah 4,000 dan T-nya ialah 2. Okay, selesaikan, dapatkan nilai K-nya. Daripada kiraan ini, kita dapat nilai K-nya adalah bernilai 0.025. Jadi hubungannya ganti masuk semula kepada hubungan dalam bentuk kesamaan I bersamaan dengan 0.025 PT. Jadi sebab itulah jawapannya, inilah dia hubungan I dan dalam sebutan P dan juga T. Jadi untuk menjawab soalan A ini, hitung tempoh simpanan yang diperlukan. Bermaksud kita perlu mencari nilai T, di mana faedah iaitu faedahnya ialah I dan prinsipalnya iaitu P. Kita ganti masukkan ke dalam persamaan. Ganti masukkan ke dalam persamaan. Ini I-nya ialah 650, 0.025
P-nya ialah 5,200 dan T-nya perlu dicari. Di pada sini T-nya ialah 5 tahun. Okay, soalan B, Puan Sun ingin mendapatkan jumlah faedah yang sama tetapi mengurangkan tempoh simpanan. Adakah dia perlu menambahkan atau mengurangkan nilai prinsipalnya? Jelaskan jawapan anda. Jadi untuk mengekalkan nilai I dalam persamaan ini, apa yang kita boleh faham ialah apabila P bertambah, nilai T, apabila P berkurang, T perlu bertambah. T adalah bertambah. Dan sebaliknya, jika P bertambah, T perlulah berkurang ataupun nilai T-nya adalah berkurang. Jadi, prinsipal perlu ditambahkan untuk mendapatkan jumlah faedah yang sama jika tempoh simpanan dikurangkan. Hal ini kerana jumlah faedah berkaitan langsung dengan hasil darab, prinsipal dan tempoh. Untuk latihan kendiri 1.1D, cikgu akan tunjukkan bagaimana caranya menjawab soalan latihan ini. Okay, nombor 1, Lee mengisi air ke dalam sebuah tangki dengan menggunakan hos getah pada pukul 8 pagi. Pada pukul 11 pagi, Lee dapati bahawa tangki itu telah diisi dengan 48% air. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan isi padu V. V ini merujuk kepada isi padu yang diisi ke dalam tangki dengan masa yang diambil T. Jadi T ialah masa. Jadi daripada maklumat yang diperolehi yang pertama ini, diisi dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 pagi. Jadi masa yang diambil ialah 11, pukul 11 ditolakkan dengan pukul 8. Keseluruhannya adalah bersamaan dengan 3 jam. Jadi T yang pertama ialah 3 jam. Isi padunya ialah 48%. 48% isi padunya ini bersamaan dengan 48%. Ataupun bersamaan dengan 0.48. 0.48. Jadi V-nya ialah 0.48. Jadi hubungannya, tuliskan satu persamaan yang menghubungkan isi padu air dengan masa yang diambil T. Jadi V bersamaan dengan KT. V berubah secara langsung dengan T. Jadi bentuk persamaan V bersamaan dengan KT. Jadi untuk mencari hubungannya, kita perlu mencari nilai K. Daripada maklumat yang pertama tadi, V-nya ialah 0.48 bersamaan dengan KT-nya ialah 3. So, daripada sini, 3K bersamaan dengan 0.48. Jadi, K-nya 0.48 dibahagikan dengan 3 akan dapat 0.16. Jadi, untuk jawapan A, hubungannya ialah nanti masuk balik ke dalam persamaan ini, V bersamaan dengan 0.16T. Jadi inilah dia hubungannya. Soalan B, pada pukul berapakah tangki itu akan diisi penuh dengan air? Jadi tadi ada 48%. Jadi ada 48%. Jadi untuk penuh perlu ada lagi diisi lagi sebanyak 52%. Jadi isi padu lagi yang perlu dikira ialah berapakah masa yang diambil untuk memenuhi lagi 52%. Jadi 52% itu sebenarnya nilai V-nya ialah V 52% bersamaan dengan 0.52. So daripada sini kita perlu mencari apakah nilai T-nya. Ganti masuk ke dalam persamaan. Persamaan ini 0.16T bersamaan dengan isi padunya 0.52. Jadi daripada sini T 0.52 dibahagikan dengan 0.16, kita akan dapat 3.25. Ini bermaksud 3.25. 3.25 bersamaan dengan 3 jam
0.25 jam didarabkan dengan 60 ialah 15 minit. 15 minit. Jadi daripada sini, pada pukul berapakah diisi penuh dengan air? Tadi sampai pukul 11 diisi 48%. Jadi yang seterusnya lagi 52%. Pukul 11 pagi tambahkan dengan 3 jam 15 minit. Jadi ini akan dapat 14, pukul 14.15. Dalam sistem 24 jam, untuk tukar kepada sistem 12 jam, kita tolakkan dengan 12. Bersamaan dengan, ini ialah 15 minit, 15, 4 tolak 2, 2. Jadi jawapannya ialah pada pukul 2.15 petang. Jadi untuk B, jawapannya ialah 2.15 petang. Soalan nombor 2, latihan nombor 2, muka surat 16. Aminah ingin menggunting beberapa bentuk segitiga daripada segeping kad. Diberi luas segitiga yang digunting ialah L. Jadi L ini merujuk kepada luas segitiga. Berubah secara langsung dengan tapak X cm dan tinggi Y. Jadi X tapaknya, X ini merujuk kepada tapak. Dan Y ini merujuk kepada tinggi. Jadi hubungannya, ubahannya ialah L berubah secara langsung dengan tapak X dan tinggi. Bermaksud berubah secara langsung dengan X, Y. Pada mulanya dia menggunting satu segitiga dengan L-nya ialah, ini adalah maklumat yang diberi, L14, X7 dan Y4. Soalannya, tuliskan hubungan antara L dengan X dan Y. Jadi untuk jawapan A ini, ubahannya ialah L berubah secara langsung dengan X dan Y. Dia telah dituliskan. Daripada hubungan ini kita bentukkan bersamaan, L bersamaan dengan K, X, Y. Daripada sini kita perlu mencari nilai K dahulu. Ganti masukkan maklumat yang diberi, L-nya 14, K, X-nya gantikan dengan 7. Gantikan dengan 7. Y gantikan dengan 4. Jadi selesaikan akan mendapat 7 darab 4, 28. 28K bersamaan dengan 14. Jadi K nilainya 14 bahagi 28, 0.5. Jadi hubungannya ialah L bersamaan dengan 0.5 XY. Ini untuk jawapan A. Jawapan B, Aminah merancang untuk mengguntingkan segitiga kedua dengan nilai tapak bertambah, T bertambah. Ini ialah tapak. Tapak tadi merujuk kepada X. Jadi bertambah 20%. 20% maksudnya kalau asalnya 100%. Jadi kalau bertambah 20%, jadi 220/100 daripada asalnya. Asalnya tadi X-nya ialah 7. Jadi kita kirakan akan mendapat 8.4 cm. Nilai tinggi berkurang. Tinggi tadi merujuk kepada Y. Apabila berkurang 10%, asalnya 100%, jika berkurang 10%, bermaksud keseluruhannya hanya 90%. 90% bersamaan dengan 90%. Jadi daripada asalnya nilai Y tadi ialah 4. Darabkan dengan 4 bersamaan dengan 3.6 cm. Soalannya, berapakah peratusan perubahan segitiga kedua ini? Jadi, segitiga yang pertama, luasnya ialah, luas segitiga yang pertama, luasnya ialah L1, luasnya tadi ialah 14. Jadi L2 ini kita perlu mengira dahulu. L2 ini nilainya daripada hubungan L bersamaan dengan 0.5 XY. Jadi nilai X kita gantikan dengan nilai yang baru 8.4. Y kita gantikan dengan nilai yang baru 3.6. Akan mendapat nilai L-nya adalah bersamaan dengan 15.12. Daripada sini barulah kita boleh mengira
peratusan perubahan luas segitiga kedua itu. Jadi yang kedua ini luasnya adalah bertambah. Berapakah nilai perubahannya, nilai pertambahannya? Okay, kita lihat di sini. Peratus perubahannya ialah luasnya 15,12. Ditolakkan dengan 14, bahagikan dengan perkan dengan asal. Asalnya ialah 14 didarabkan dengan 100% bersamaan dengan 8%. Jadi perubahannya adalah bersamaan dengan 8%. Itu luas bertambah 8%. Jadi itu jawapannya untuk bahagian B. Soalan yang terakhir. Sebuah kedai pizza menjual 3 saiz pizza dengan harga berbeza seperti yang ditunjukkan dalam rancangan di sebelah. Adakah harga pizza P berubah secara langsung dengan luas A? Jadi harga kita gunakan pemboleh ubah P dan luas kita gunakan pemboleh ubah A. Jika tidak, saiz pizza yang manakah lebih berbaloi dengan harganya? Jadi daripada sini kita perlu diberi maklumat jejari dan harga. Jadi untuk mencari diberi maklumat diameter dan harga. Jadi untuk yang pertama ini jejarinya diameter 15 dibahagikan 2 akan dapat 7,5. Diameter untuk pizza yang kedua jejarinya ialah 23 bahagi 2 bersamaan dengan 11,5. Dan untuk pizza yang ketiga, diameter 30 bermaksud jarinya 30 bahagi 2, 15. Daripada sini kita perlu mengira dahulu luas setiap pizza ini. Yang pertama, oleh kerana pizza berbentuk bulat, di formula luas bulatan ialah pi J kuasa 2. Jadi untuk pizza yang pertama, pi jari ialah 7,5 dikuasakan dengan 2. Nilainya adalah bersamaan dengan 56,25 pi. Untuk pizza yang kedua pula luasnya formula yang sama. Pi kita kekalkan. Akhir sekali baru kita tukarkan nilai pi. Jadi J-nya ialah 11,5 dikuasakan dengan 2 akan mendapat 132,25 pi. Dan yang ketiga, pizza yang ketiga, luasnya ialah pi, jarinya ialah 15 dikuasakan dengan 2, akan dapat 225 kekalkan dalam bentuk pi. Jadi seterusnya daripada maklumat ini kita bentukkan jadual. Dalam jadual ini yang terlibat ialah kita ingin menguji adakah P berubah secara langsung dengan luas pizza. Jadi kita perlukan maklumat P dan juga luas. Jadi luas yang pertama, luas dan maklumat yang satu lagi kita perlukan ialah harga. Okay, daripada sini kita letakkan dalam bentuk jadual untuk senang untuk mengira nilai K sebentar lagi. Jadi A yang pertama ini luasnya ialah 56,25 pi. Yang kedua, luasnya ialah 132,25 pi. Dan yang ketiga, luasnya ialah 225 pi. Jadi daripada sini, harga pizza yang pertama tadi ialah RM12, yang kedua RM25 dan yang ketiga RM35. Jadi untuk menguji adakah ianya berubah secara langsung, kita perlu mencari nilai K. Daripada sini, P bersamaan dengan KA. K-nya ialah P per A. P per A. Jadi kita perlu mencari nilai P per A. Jadi dengan menggunakan kalkulator 12 dibahagikan dengan 56,25 pi, kita akan dapat 0,068 untuk 3 tempat perpuluhan. Begitu juga dengan untuk pizza yang kedua. Nilai K-nya 25 dibahagikan dengan 132,25 pi, kita akan dapat 0,060 untuk 3 tempat perpuluhan. Dan yang seterusnya ini 35 dibahagikan dengan 225 pi, kita akan dapat nilainya adalah 0,050 3 tempat perpuluhan. Didapati di sini nilai P per A ataupun nilai K-nya adalah berbeza. K berbeza bermaksud ia tidak berubah secara langsung. Tidak berubah secara langsung. Jadi daripada sini,
tidak berubah secara langsung oleh kerana jawapannya tidak. Saiz pizza yang manakah lebih berbaloi, kita mestilah pilih yang kadarnya yang lebih rendah. Yang paling rendah ialah 0.05. 0.050. Ini yang paling rendah, jadi yang lebih berbaloi adalah saiz pizza berbaloi, saiz pizzanya yang berharga RM35. Alhamdulillah, selesai video siri yang kedua untuk bab yang pertama, ubahan. Jika video ini bermanfaat buat anda, jangan lupa tekan butang like dan subscribe sebagai tanda sokongan dan kongsikan kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai mendapat manfaat. Sekian, terima kasih.